Okay, so saya nak sharekan sekali lagi, just sharekan sedikit lagi yang mana bagi saya lah, anda semua mesti ingat, okay, mesti faham data ni. Okay, kenapa kita buat kelas ni, kenapa kita panggil okay, student-student UMP, disebabkan peluang pekerjaan yang ada, okay, contohnya di bawah METI, MBTI tu dan juga MLIT. Okay, numbers yang ada pada malam ni, okay, memang sangat-sangat jauh daripada apa yang mereka perlukan. Jadi peluang memang sangat besar, tapi dengan syarat. Okay, dengan syarat anda mesti konsisten, anda mesti mahir bahasa Jepun. Itu adalah satu gateway dia. Okay, kenapa okay, anda perlu orang cakap apa, pastikan yang mana bahasa Jepun ni adalah satu prioriti untuk anda belajar di samping okay, anda habiskan, komplitkan diploma anda. Sebab ada 345,150 orang yang diperlukan. Okay? Kita bukan nak ambil semua, okay? Tapi peluang yang ada harus digunakan. Dan dah dengar daripada Isang tadi, Ish Koyum Sang, yang mana kalau naik pangkat pun, ambil JLPT level yang lebih tinggi pun boleh naik gaji. Okay? Boleh dapat position yang lebih tinggi. Alright, so saya share sikit, okay? Masa bulan 5 hari tu, okay? 27 hari bulan 5, yang mana PM kita pergi melawat ke Jepun, okay, dan ada exchange of memorandum. Yang ni adalah berkenaan dengan specified skill worker yang saya ceritakan tadi, 345,000 tadi, okay, yang mana kita akan ada banyak peluang lagi untuk anda bekerja di sana. Okay, sebab Minister G2G, okay, government to government dah cakap apa, bekerjasama, memulakan kerjasama untuk pastikan kita ada peluang yang lebih cerah untuk pergi kerja di sana. Okay, boleh faham? Boleh faham? So saya highlightkan sikit, okay. So ingatlah, kita belajar bahasa Jepun bukan hanya untuk kerja, okay, tapi juga boleh gunakan untuk sambung belajar, okay. Dah kerja, nak sambung belajar boleh, dah sambung belajar, nak kerja pun lagilah boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting adalah bahasa Jepun. Okay, bahasa Jepun itu adalah something yang penting. So saya nak share sikit cerita saya, okay, boleh nampak, boleh kenal tak mana satu? Ni jiwa masih muda. Kalau tengok ala-ala, saya tak tahulah cakap kan. Ni kami pergi trip lah dekat sana waktu cuti. So kita ada cakap apa macam sambil-sambil. So ini di Jepun dulu. Saya sebenarnya memang bukan, saya zero. Basically anda yang hari ni saya tengok daripada tadi tulis bahasa Jepun, bercakap bahasa Jepun, kira power lah. Saya zero. Memang totally zero, sekolah menengah tak ada pernah belajar langsung bahasa Jepun, tak pernah termimpi untuk pergi Jepun. Tapi alhamdulillah dapat rezeki untuk sambung ke sana. Cuma perjalanan saya tak orang cakap macam mana? Perjalanan persediaan tu mungkin tak seindah orang lain lah. Saya 2 tahun memang sangat-sangat struggle. Okay, tapi saya teruskan juga, okay, sebab kita tak tahu. Sebenarnya tak nampak pun, tak ada orang pun terangkan saya Jepun ni macam mana, apa akan jadi lepas tu, kerja macam mana kan. Kita tak ada sesi yang macam hari ni masa saya buat persediaan dulu. So 2 tahun, walaupun orang cakap apa, 2 tahun tu penuh dengan cabaran sebab saya bukan orang yang pandai, okay, tapi disebabkan peluang yang saya dapat tu, saya pergi ke sana, okay, dan kita buka mata. Tengok kemungkinan kalau kita tak dapat peluang, mungkin nak sambung belajar dengan scholarship, okay, sebab kita bukan pelajar straight A, okay, tapi ada cara yang lain untuk pergi belajar, iaitu pergi bekerja, okay, ada yang pergi bekerja sambil belajar. Saya dah pernah ceritakan masa kita dekat UMP dulu, masa saya jadi presiden untuk international student, boleh nampak rakan-rakan daripada orang cakap apa, Mongolia, daripada Vietnam, Bangladesh, daripada China, okay, daripada even daripada US, daripada Ivory Coast. Mereka datang ni bukan dengan scholarship, okay, mereka pergi untuk cari scholarship yang ada dekat Jepun. Sangat-sangat mudah untuk cari scholarship dekat Jepun. Jadi ini adalah satu peluang orang cakap apa yang terbaik sebenarnya, sebab kita dah ada laluan. Government cuba dapatkan laluan untuk memudahkan kita bekerja kat sana. Sebelum ni nak bekerja mungkin anda perlukan JLPT tu N1 ataupun N2. Okay, tapi kalau boleh nampak tadi data yang dikeluarkan, sekurang-kurangnya N4 ataupun N3 untuk anda pergi ke sana. Kita nak target N3 dalam masa 2 tahun ni, kita nak targetkan N3. Okay? Jadi untuk anda pergi belajar, mungkin orang cakap apa, akan ambil masa. Okay? Nak pergi college pun 3 tahun, 4 tahun nak belajar bahasa. Tapi kalau kita boleh pergi dengan bekerja, okay? Sebab ada mungkin kalau saya pun memang sangat-sangat kenal lah seorang nama Koyum, yang seingat saya dia belajar bahasa Jepun
dalam masa 3 bulan tu boleh ambil N1. So benda tu tak mustahil kalau anda betul-betul nak. Okay. So student yang pergi dengan orang cakap apa, belajar bahasa Jepun sendiri pun di sana, okay, dah boleh survive. Okay. Boleh survive, boleh hidup dan sedang menunggu company. Biasa kita pergi cari company kan, tapi kalau ada bahasa Jepun, company yang cari kita. Banyak company yang akan cari lah. Anda akan mohon, agak mudah untuk anda dapat kerja, sangat-sangat mudah. Dan saya so far saya tak pernah dengar lagi ada Japanese graduate ataupun Japanese speaker ni yang menganggur, okay, disebabkan persaingan untuk dapatkan orang cakap apa, pekerjaan tu, okay, sangat-sangat rendah lah kalau anda is a Japanese speaker. Persaingan tu sangat-sangat rendah, okay, dan juga gaji yang memang boleh di offer tu agak tinggi. Tadi di-sharekan contoh gaji kalau lebih kepada bidang IT, okay. So kalau contohnya bidang engineering, okay, bidang engineering boleh nampak. Bidang engineering, okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah job yang ada dekat Malaysia dalam engineering and manufacturing sector di bawah JSC Recruitment, okay. Kalau tengok di sini ada gajinya adalah gaji tahunan. So kalau 4,500 minimum, 45,000 sebulan lebih kurang dalam hampir 4,000. Okay, maintenance supervisor, senior technician pun gaji 4,000 sebulan. Automation supervisor, senior technician pun gaji ini bermula 48,000. Maksudnya 48,000 setahun is 4,000 sebulan. Dan then maksimum boleh pergi 72,000 kalau anda ada pengalaman. Proses engineer pun 60,000 sebulan is 5,000. Okay. Cuma apa yang diperlukan is bahasa Jepun. Okay. Untuk dapatkan gaji setinggi ni adalah memerlukan bahasa Jepun. Bahasa Jepun memang memainkan peranan utama. Okay. So mungkin ramai yang nak tahu pasal kos. Okay. So saya tunjukkan contoh kos. Ini adalah kos untuk belajar bahasa Jepun selama 2 tahun kalau di Malaysia. Okay. Adalah mungkin kejut kan tengok. Dia punya tuition fee tu 36,000 untuk arts. And then kalau untuk Japanese language saja sampai 32,000. Okay. Untuk 20 bulan. Okay. Which is bagi saya sangat-sangat tinggi. Okay. So kita cuba. Ini bukan kos apa yang kita nak keluarkan pada malam ni. Okay. So jangan terkejut dengan 36,000. Okay. Jadi kos untuk anda belajar 2 tahun dan saya faham. Okay. Saya faham sebab saya cuba nak dapatkan sebanyak mungkin peluang. Okay. Kalau usaha untuk dapatkan pekerjaan ni, okay, insyaAllah dimudahkan. Okay. Lebih banyak orang yang kita boleh bantu. Okay. Lebih ramai student yang boleh dapat peluang ni. Jadi kos untuk 2 tahun dengan apa yang Kelas Sensei cakap tadi, ada 6, 7, 8 benefit. Okay. Dan Syamira Sensei pun dah cerita pasal JLPT. Okay, kalau N5 apa boleh dapat, N3 apa boleh dapat, N1 apatah lagi orang cakap apa, peluang yang boleh dapat kalau anda ada N1. So untuk kos 2 tahun, okay, adalah untuk bayar penuh adalah 8,000 sahaja. Okay, bukan 36,000, 8,000 sahaja. Yang mana dah termasuk yuran pendaftaran, okay, akan ada termasuk kelas, ada buku-buku yang akan diberikan, okay, dan juga kita ada termasuk sekali juga ujian untuk JLPT. Okay, dah termasuk untuk 8,000. 8,000 kalau dibahagikan 2 tahun, setahun hanya 4,000. Okay, siapa, kalau anda kata anda nak masuk, okay, memang specialize untuk bahasa Jepun sahaja, okay, specialize untuk bahasa Jepun saja, anda boleh tengok kos tadi adalah 32,000, 36,000. Okay. Jadi untuk kos mengajar bahasa Jepun, okay, kalau 8,000 anda rasa tinggi, okay, ada satu lagi is kita pecahkan kepada 3 bayaran is RM2,700. Okay, ini secara bulanan kita pecahkan kepada 3 kali bayaran, okay. So sebanyak 2,700. Okay, rasa masih tinggi ke macam mana? So mungkin nak tahu feedback daripada student, boleh tak? Boleh saya tahu feedback daripada anda? Kalau anda rasa 2,700 pun masih lagi berat, okay, so ada satu lagi option is terbagi dengan 1,400 untuk 6 kali bayaran. Okay, which is bagi saya, okay, bagi saya dengan pelaburan anda, walaupun orang cakap apa, total dia is 8,000, okay, tapi kalau gaji anda boleh bermula dengan gaji 3,000, 4,000, okay, kalau gaji 3,000 contohnya, okay, dalam masa 2 bulan setengah, anda dah boleh dapat balik pulangan investment apa yang anda bagi. Apa yang anda keluarkan, okay, dalam masa 2 bulan setengah, anda dah boleh dapat balik. Okay, itu kalau dikira
secara kasarnya. Okay? So kalau anda kata anda bekerja dengan gaji 1,000 lebih, 2,000, okay, nak settlekan lagi duit payment yang lain, duit PTPTN contohnya. Okay, nak settlekan lagi, contoh kalau ada yang buat pinjaman pelajaran. So dia akan take time. Okay, yang masa lebih panjang kalau anda bergaji kurang daripada RM2,000. So kalau gaji anda 3,000, 4,000. Okay, kalau anda ada lagi JLPT tu, boleh naik lagi level N2, N1. Anda dah nampak figure yang anda potential untuk anda dapat, iaitu sampai 8,000, 7,000. So which is kalau 8,000 sebulan dah habis. Okay, investment yang anda lakukan sekarang, okay, anda tak perlu tanggung sampai 10 tahun, 20 tahun. Okay, dalam masa tahun pertama anda bekerja pun anda dah boleh dapatkan balik investment. So basically apa yang mentor saya pernah cakap, okay, ini adalah beliau bukan batch pertama, okay, program Dasar Pandang ke Timur ni, Datuk Zulkifli Malik. Dia cakap, if you want to spend something, especially on education lah, kita nak keluarkan duit untuk education, kita nak kena tengok hasil dia, ROI tu berapa lama kita nak dapat balik. So selalu dia comparekan, contohnya kalau kita spend, okay, masuk oleh swasta, sampai 20,000, 30,000, berapa tahun nak bekerja untuk dapatkan balik 20,000, 30,000 tu. Okay? Tapi kalau anda boleh bekerja dengan gaji yang lebih tinggi, okay, hasil dia, anda boleh dapat orang cakap apa, life yang lebih baik, dan juga anda boleh orang cakap apa, dapatkan masa, okay, spend pada tempat yang betul. Okay? So orang cakap apa, pastikan, okay, anda buat pilihan yang betul. Mungkin kita tak nampak sekarang, okay, tak nampak sekali. Tapi kalau anda dah dapat peluang, okay, boleh pergi ke Jepun, okay, dan bekerja di sana, duduk di sana, okay, tengok sendiri Jepun, macam mana keadaan Jepun. Okay? Mungkin kalau kata macam saya dulu, saya memang totally tak ada, orang cakap apa, tak ada pengalaman, memang tak tahu pun Jepun tu rupanya macam mana. Okay, kita pergi ujung bulan 3, sampai airport masih lagi sejuk. So keluar daripada pintu airport tu nak naik bas, okay, terasa 4 musim tu kan. Baru habis musim sejuk, okay, sedang beralih kepada musim bunga. Okay, orang cakap apa, kalau siapa yang pergi ke Merian Highland ke Genting Highland time sejuk, okay, bernafas, bercakap tu, keluar wap kan, keluar berasap-asap tu. So itu adalah pengalaman yang memang seumur hidup, memang saya takkan lupa lah. Keluar daripada pintu airport, Narita Airport Terminal 1 tu, okay, untuk naik ke dalam ke bas tu, okay, masing-masing pun memang macam orang cakap apa, macam tak betul lah. Nak tunjuk siapa yang wap paling banyak tu kan, berlumba kat situ. Naik bas, okay, orang kata apa, kalau kita naik bas dalam sejuk kan, ini tak, dalam bas tu heater, tapi yang sejuknya dekat luar, okay. So nak sampai ke hotel, so itu momen-momen yang paling apa, dia paling indah ya, momen paling indah yang sampai bila-bila memang takkan boleh lupa yang anda duduk kat sana. Saya alhamdulillah dapat peluang duduk di Jepun selama 7 tahun, okay. So macam-macam benda saya dah lalui, dan macam-macam benda saya dah tengok. Dengan orang cakap apa, mungkin sekarang kita rasa susah, okay, tapi saya dah tengok yang lagi susah daripada negara lain. Boleh bayangkan negara terkecil ataupun berbeza daripada negara kita macam Vietnam, yang mana student dia datang, makan pun orang cakap apa, makan pun lebih-lebih kurang, okay. Ataupun student kawan saya yang daripada Bangladesh, okay, sebab kita duduk saya duduk di Nagaoka. Nagaoka ni saljinya tebal. So asrama lelaki ni, okay, ada 3 tingkat. Mungkin kalau saya pun tahu, okay. So kalau time salji tu boleh hampir sampai ke tingkat bawah. Boleh sampai tingkat bawah 1 meter lebih, hampir 1 meter lah, lebih nak dekat 1 meter. Okay, so student Bangladesh ni punyalah nak jimat elektrik. So bila kita orang main cakap apa sajalah nak lepak-lepak dekat belakang ni, main snowboard. So boleh nampak, okay, tiba-tiba dia buka tingkap, dia korek salji tu, dia simpan ayam dekat dalam salji. Punyalah dia nak save elektrik. Itu dia punya survivor dia lah. Simpan tu. Time nak pakai, dia keluarkan daripada salji tu. Okay, and then bila dah siap, periuk ketul tu dia simpan balik dekat dalam salji. Arti tu that level lah, macam mana susah tak susahnya. Tapi apa yang diorang dapat is, diorang dapat belajar secara percuma. Sebab scholarship dekat sana sangat banyak.
Okay, diorang struggle biasanya memang SEM 1 ataupun mungkin SEM 2, tapi dah masuk SEM 3 dah senang sebab ada banyak scholarship yang diorang boleh apply. Dan kawan saya yang Vietnam lepas habis grad, dia timbalan presiden, saya presiden, dia timbalan presiden. So sampai sekarang pun kami masih berhubung. Sekarang ni bekerja sebagai engineer dekat Dell di Jepun, okay? Yang mana dia buat sampai level master tu, okay, belajar dia hampir percuma sebab setiap tahun memang dia akan dapat scholarship yang berlainan. Scholarship yang berlainan, setahun 2 tahun scholarship lain. Setahun dia boleh buat master dengan percuma. And then sampai sekarang masih duduk di sana, bekerja di sana, bekerja di Jepun. Okay? So far memang tak ada masalah sebab ini peluang yang ada. Jepun memang kekurangan pekerja. Okay? Tapi kita nak ataupun tidak, mentaliti kita memang nak susah ataupun tidak. Okay? Sebab bagi saya, bahasa Jepun, sebab saya belajar pada kosong, mungkin ramai pada anda pun belajar pada kosong, tu tak ada. Okay, zaman saya kecil, saya tengok Doraemon tu memang dah cakap Melayu. Okay? Macam sekarang, anda banyak pilihan untuk anda tengok anime tu. Okay, zaman saya kecil, Doraemon tu memang dah cakap Melayu. Betul. So, dia tak dengar dia cakap Jepun. Okay? Alright. So, kalau kita sedang memang very limited untuk kelas yang kita ada, okay? Hanya ada kelas yang kita nak buka hanya ada 30 orang, itu pun maksimum lah kita boleh pergi. Okay? So untuk anda yang nak masuk kelas bahasa Jepun ni, okay? So anda boleh scan QR code, okay? Kita akan briefkan secara lebih detail, secara terperinci, okay, dekat dalam grup ni nanti. Tempat yang ada very limited, so it's up to you, okay, untuk anda challenge diri anda untuk pastikan selepas anda habis diploma anda ada peluang kerjaya yang lebih besar. Okay, saya dah cuba, okay, untuk sediakan sebanyak mungkin, okay, jalan untuk anda bekerja. Okay, kita dah bekerjasama dengan 6 recruitment agency pada Jepun. Okay, 4 tahun duduk di sana baru boleh bekerja. Okay, kalau kita dah habiskan 2 tahun, okay, and then kita pergi ke sana, kita nak samakan dengan orang yang sama umur tu, kita dah ada peluang ataupun dah ada pengalaman bekerja selama 2 tahun. Okay, dah habis diploma 2 tahun, dah ada pengalaman kerja 2 tahun di Jepun. Okay, compare dengan yang baru nak balik untuk dapatkan pengalaman kerja. Okay, so sangat-sangat berbeza. Of course, company akan lebih demand kepada orang yang ada pengalaman ataupun experience kerja. So saya nak cuba buka peluang lebih banyak orang Malaysia sebab saya tahu, okay, banyak peluang di Jepun ni yang kita belum lagi explore. Okay, dan macam saya cerita, okay, kita ada Malaysian yang bekerja dengan government Jepun dekat sana. So peluang itu sangat-sangat banyak. Macam mana saya nak bawa, okay, kalau daripada Malaysia ni tak berkeinginan untuk pergi ke Jepun. Okay? InsyaAllah berusaha memang boleh dapat, tak ada masalah. Saya dah tengok sendiri yang kosong, yang zero pun, okay, memang ada peluang untuk berjaya. Ini adalah rakyat Malaysia yang bersedia untuk pergi ke Jepun. So grab this opportunity, this peluang ini, okay, untuk anda prove, okay, anda lebih baik daripada orang lain. Okay? So saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. So